Tajuk esei kami ialah kelewatan dalam pembahagian harta pusaka. Pertama sekali, untuk pengenalan, berdasarkan artikel yang kami pilih, isu utama ialah membincangkan tentang kelewatan dalam pembahagian harta pusaka. Harta pusaka ialah segala kepunyaan si mati semasa hidupnya, sama ada berbentuk harta benda, hak atau apa sahaja. Ia hendaklah ditadbir dengan cara mengumpulkan dan juga menguruskan segala aset berserta hutang dan mengagihkannya kepada waris yang mempunyai hak ke atas harta tersebut. Dan ini menjadi tanggungjawab pihak waris untuk menyegerakan urusan harta tersebut. Pentadbir harta pusaka ialah satu prosedur yang perlu difahami oleh semua yang beragama Islam. Namun, masih ramai dalam kalangan masyarakat kita yang masih memandang remeh terhadap pentadbiran harta pusaka ini. Walaupun yang sebenarnya, dengan pentadbiran harta pusaka yang cekap dan efisien akan mendapat memudahkan urusan mereka serta berupaya untuk membangunkan dan memajukan ekonomi sesebuah negara. Dengan sikap masyarakat yang suka mengambil remeh tentang hal ini, maka akan timbullah isu seperti kelewatan dan kegagalan pihak waris dalam hal pentadbiran harta pusaka, dan ini bukan lagi menjadi satu fenomena yang terpencil dalam masyarakat kita. Pertama sekali, kita akan bincangkan punca kepada berlakunya masalah ini. Yang pertama disebabkan oleh pentadbiran dan perundangan harta pusaka. Dalam mengendalikan sistem pengurusan harta pusaka di Malaysia, terdapat pelbagai institusi yang terlibat sama ada kerajaan atau swasta yang terdiri daripada contohnya Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah, Amanah Raya Berhad dan Mahkamah Syariah. Menurut Abdul Rashid Yaakob, dengan pelbagainya institusi dan bidang kuasa yang menguruskan harta pusaka, ia menjadi punca kepada peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak diuruskan di Malaysia kerana perkara ini boleh mengelirukan masyarakat. Perkara ini juga akan menyusahkan masyarakat dalam berurusan, terutama sekali bagi rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman yang mungkin terbatas dalam mendapatkan maklumat. Hal ini akan memberi kesan kepada keberkesanan sistem pentadbiran tersebut sehingga akan berlakunya tunggakan dalam harta pusaka yang berjumlah puluhan bilion ringgit. Ini adalah kerana ramai yang akan keliru dari mana sepatutnya mereka mulakan proses pembahagian harta pusaka tersebut. Punca yang kedua terjadinya kelewatan dalam pembahagian harta pusaka ini ialah daripada sikap waris itu sendiri. Ada di antara mereka yang memberi alasan tiada masa, sibuk bekerja, tidak sempat menghubungi waris-waris yang lain, dan juga ada di antara mereka yang menganggap urusan pembahagian harta pusaka ini kurang penting. Sikap suka melengah-lengahkan dan memandang remeh terhadap pembahagian harta pusaka ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, terutama masyarakat yang selalu berdepan dengan stigma kubur masih merah sudah sibuk bertanya tentang harta pusaka. Tanggapan seperti ini seharusnya diubah kerana dari tanggapan seperti inilah jumlah harta pusaka yang beku semakin meningkat setiap tahun. Menurut statistik, sebanyak 90 bilion ringgit Malaysia nilai harta pusaka yang tidak dituntut dan beku yang berbentuk hartanah seperti rumah, tanah dan juga wang ringgit. Kunci yang ketiga dan terakhir ialah kesedaran pemilik harta itu sendiri, iaitu kesedaran dalam membuat perancangan awal. Masyarakat kini menganggap perancangan awal dalam pembahagian harta semasa hidup tidak lagi penting kerana mereka merasa sudah cukup dengan adanya pembahagian secara faraid. Walaupun yang sebenarnya pelaksanaan hukum faraid itu adalah tidak semudah yang disangkakan kerana proses itu akan memakan masa, dan ini akan menyebabkan pihak waris perlu menanggung masalah yang timbul di kemudian hari. Disebabkan oleh kelewatan dalam pembahagian harta yang berlaku ini, transformasi ataupun kesan daripadanya boleh diterima dari segi yang baik dan juga yang buruk. Antara kesan yang baik atau positif yang boleh diambil oleh keluarga si mati atau yang lain adalah apabila berlaku seperti ini, masing-masing akan mempelajari sesuatu daripadanya, atau dalam erti kata lain secara tak langsung, mereka akan dapat menambah ilmu bahawa perlu adanya perancangan awal dalam pembahagian harta semasa hidup. Contohnya seperti dengan cara wasiat, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain. Dengan cara ini, mereka dapat memudahkan urusan pihak waris di hari kemudian. Seterusnya, bagi kesan yang negatif atau buruk yang akan ditanggung oleh keluarga si mati ialah berlakunya pemilikan tanpa hak.
Perkara ini biasanya berlaku pada pihak waris yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang jelas tentang faraid. Contohnya, harta tersebut dibahagi tanpa mengetahui asas hukum yang betul. Lebih buruk lagi jika pentadbir tersebut mengisytiharkan dirinya mempunyai hak pada kesemua harta yang ditinggalkan. Tindakan yang demikian boleh menjadikan seseorang itu memiliki harta secara batil dan salah. Kemudian, kesan daripadanya boleh juga terjadi tanah yang ditinggalkan akan terbiar dan tidak terurus. Kelewatan dalam pembahagian harta ini menjadikan tanah tersebut terbiar dan akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi semak samun, cukai tanah tidak berbayar dan lain-lain. Secara tak langsung, perkara ini akan sangat merugikan pihak waris yang sepatutnya berhak ke atas harta itu kerana mereka tidak dapat memanfaatkan harta peninggalan si mati dengan sebaiknya. Akhir sekali, transformasi atau kesan yang sering kali kita dengar berlaku dalam kalangan masyarakat iaitu putusnya hubungan kekeluargaan atau persaudaraan oleh kerana lewatnya pembahagian harta pusaka. Sikap tamak mereka akan menjejaskan tali silaturahim dan struktur kekeluargaan yang dibina oleh si mati akan turut runtuh. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian. Cadangan yang pertama ialah menyeragamkan prosedur tuntutan harta pusaka di negara ini. Yang kedua, memberikan lebih kuasa kepada Mahkamah Syariah dengan melakukan sedikit pertubuhan dari segi undang-undang. Yang ketiga, menubuhkan agensi khusus untuk mengurus dan mengagihkan harta orang Islam di Malaysia. Akhir sekali ialah semua waris mestilah bertanggungjawab untuk kes masalah pengurusan harta pusaka supaya harta tersebut dibuat dengan cepat. Okey, seterusnya untuk poin yang pertama iaitu menyeragamkan prosedur tuntutan harta pusaka di negara ini. Cadangannya ialah hanya perlu mempunyai satu agensi pengurusan hartanah di Jabatan Harta Pusaka Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diberikan kuasa untuk mengendalikan harta alih dan tidak alih. Okey, seterusnya cadangan yang kedua iaitu memberikan lebih kuasa kepada Mahkamah Syariah dengan melakukan sedikit pertubuhan dari segi undang-undang. Okey, cadangannya ialah bidang kuasa tersebut terdiri daripada pembahagian harta pusaka orang Islam dan surat kuasa pentadbiran bagi menguruskan dan mentadbir harta orang Islam untuk diserahkan kepada Mahkamah Syariah bagi menunjukkan penghargaan itu mengikut undang-undang syariah. Okey, cadangan yang ketiga iaitu menubuhkan agensi khusus untuk mengurus dan mengagihkan harta orang di Malaysia. Okey, setiap agensi mempunyai peranan yang berbeza dalam menguruskan hal berkaitan harta pusaka. Yang kedua, satu badan atau agensi yang berdedikasi perlu diwujudkan bagi memastikan segala pengurusan dan pentadbiran umat Islam diuruskan oleh satu agensi sahaja. Yang ketiga, ia akan memudahkan serta menambah baik sistem dan organisasi pengurusan harta pusaka serta memberi kemudahan kepada orang ramai. Akhir sekali iaitu cadangan yang keempat. Okey, semua waris mestilah bertanggungjawab untuk kes masalah pengurusan harta pusaka supaya harta tersebut dibuat dengan cepat. Okey, penjelasannya ialah menjalankan tanggungjawab bagi menyelesaikan pembahagian harta tersebut dengan sebaik mungkin dengan cara harta milik individu tersebut dilakukan dengan catatan dokumen yang penting seperti surat kematian, surat perjanjian dan sebagainya. Okey, penjelasan yang kedua iaitu mengadakan perbincangan dengan waris-waris terdekat untuk pengurusan harta pusaka supaya pengurusan itu berjalan dengan lancar. Okey, kesimpulan yang boleh kami simpul daripada tajuk yang kami pilih ini ialah
pusaka harta pada zaman ini bukan lagi dipandang sepi. Tetapi dengan perkembangan pada era ini, harta pusaka sekarang sangat-sangat bernilai. Pusaka mempunyai nilai yang telah lama wujud dan menyumbang kepada pembangunan negara pada masa kini. Oleh itu, isu pengurusan harta pusaka tidak boleh diabaikan sewenang-wenangnya. Semua rakyat Malaysia seharusnya mengambil berat tentang pusaka mereka sejak dari turun-temurun lagi. Sistem pengurusan juga harus diperkemaskan dengan hanya satu jabatan yang harus menguruskan pengurusan harta pusaka tersebut. Isu lewat dalam pengurusan harta pusaka ini perlu diambil berat yang lebih mendalam dari kalangan waris yang terdekat. Pusaka ini perlu diambil tahu sebagai satu tanggungjawab yang penting dan besar bukan sahaja kepada agama, keluarga, bangsa tetapi kepada negara juga. Okey, akhir sekali masyarakat juga harus sedar tentang keperluan perancangan harta pusaka sebelum kematian. Kerana ini memudahkan waris memfailkan tuntutan harta dan mengelakkan harta jatuh kepada orang lain. Proses pengurusan warisan ini seharusnya memberi kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat komuniti supaya sentiasa berusaha untuk memahaminya kerana keperluan warisan ini akan sentiasa dihadapi oleh generasi akan datang.